Buat TikTok pun ada. Tu kena share dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang besar yang Allah berikan selain daripada nikmat iman, Islam dan kehidupan, iaitu antara nikmat ialah taufik. Allah berikan kita taufik. Allah berikan kita keinginan untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Kita hadir dan menyambut seruan hayya 'alas salah, kita datang dengan tanpa dipaksa. Semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantaran itu hendaklah kita mensyukurinya, bukan sekadar melafazkan dengan lafaz alhamdulillah, tetapi maknanya dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan ia dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan melainkan hendaklah kamu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah, melainkan kamu hendaklah ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak bawa perihal tajuk walaupun diceritakan Maulidur Rasul. Seringkali bila masuknya bulan Rabiul Awal, pasti kita akan mendengar cerita-cerita mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita jangan lupa dalam Rabiul Awal ini terdapat 3 peristiwa besar yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, Nabi dilahirkan, iaitu bersamaan hari Isnin 12 Rabiul Awal. Walaupun di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama dari segi tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tapi yang jelasnya tetap hari Isnin. Ini kerana disebut dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal mengenai kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, maka Nabi jawab bahawa Isnin ialah hari yang mana Nabi dilahirkan. Namun begitu, di sisi ulama, tarikhnya itu tidak disepakati adakah ia benar berlaku pada 12 Rabiul Awal ataupun hari yang lain. Yang kedua, 12 Rabiul Awal, tarikh yang mana Nabi SAW sampai di Madinah. Jadi Nabi bergerak daripada Quba menuju ke Madinah, itu hari Isnin, hari Jumaat bersamaan dengan 12 Rabiul Awal.
Dan ketika Nabi SAW sampai dan disambut oleh penduduk Madinah, yang di waktu itu bukan sahaja orang Islam yang sambut kedatangan Nabi, yang menantikan kedatangan Nabi, termasuk di situ juga di kalangan Yahudi pun masuk sama. Eager ni maksudnya nak tahu sangat. Selama ini mereka hanya mendengar Nabi SAW, kisah Nabi, mana tidaknya 2 tahun sebelum Nabi berhijrah telah sampai ke telinga mereka. Ini kerana ketika musim haji, kira-kira 2 tahun sebelum berlakunya penghijrahan, Nabi bertemu dengan kelompok jemaah yang datang daripada Yathrib ataupun Madinah, datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Maka Nabi SAW bertemu dengan mereka dan mengisytiharkan kerasulan baginda SAW. Maka lantaran itulah mereka ini masuk Islam dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Lalu bila mana mereka balik ke Madinah, mereka ceritakan Nabi yang diceritakan oleh ahli-ahli kitab itu telah pun ada di Mekah. Diikuti pada tahun yang berikutnya, musim haji yang berikutnya pun sama juga. Mereka yang balik daripada Mekah menunaikan haji, maka mereka menceritakan bahawa kisah mereka bertemu dengan Nabi SAW. Makanya di sisi penduduk Madinah itu mendengar berita tentang kisah Nabi ini bukanlah suatu perkara yang baru. Bahkan mereka melihat apa yang disampaikan oleh mereka yang pernah bertemu dengan Nabi SAW itu, bila dilihat di dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka, bahawa ciri-ciri tersebut ada di dalam kitab mereka. Yang ketiga, selain daripada penghijrahan yang berlaku pada bulan Rabiul Awal, iaitu kisah Nabi SAW wafat. Kisah Nabi SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Apa yang saya nak ceritakan di sini, itulah dia 3 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW yang dikaitkan dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang kita hadapi ataupun yang kita ceburi sekarang ini. Bila disebut tentang kelahiran Nabi SAW, maka Ustaz teringat kisah doa Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim sampai di Mekah, bila mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim agar membawa isteri dan anaknya, yakni Hajar dan Ismail, ke bumi tandus Mekah. Dan di waktu itu disebabkan sifat kenubuahan ataupun sifat kenabian Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni telah dimaklumkan Allah Ta'ala keadaan apa yang bakal berlaku di bumi Mekah, bahawa akan adanya sembahan berhala. Maknanya Nabi Ibrahim ni Nabi yang diberi gelaran Khalilullah. Khalilullah maksudnya teman rapat. Sebelum nak cerita lebih panjang, kita tahu dulu cerita kisah Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah ni. Sebab bila diberikan pada Ustaz nak cerita pasal Nabi ni, terlalu banyak. Ustaz pun tak tahu nak cerita yang belah mana. Panjang cerita Nabi ni. Nak cerita Nabi, nak kena cerita pula Nabi Ibrahim. Sebab kalau kita cerita kisah Nabi, para Nabi ni, kehebatan para Nabi mengatasi semua. Tu cerita dia. Jadi kalau kita nak tengok hebatnya Nabi SAW ni, kena tengok dulu Nabi yang lain tu hebat dia macam mana. Sebab Nabi mengatasi semua. Macam tu. Antaranya yang saya nak ceritakan di sini ialah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni diberikan gelaran Khalilullah. Khalilullah ni maksudnya teman rapat. Ketika Nabi Allah Ibrahim ni masih muda, Nabi Ibrahim antara Nabi yang disebut banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Anbiya, di antaranya dalam banyaklah surah. Nak kisahkan Nabi Ibrahim ni, bila mana Allah Ta'ala ceritakan Nabi Ibrahim ni
bila mana dia mengadu kepada Allah, Rabbi innahunna adlal katsira minan nas. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai di kalangan manusia telah sesat. Nabi Ibrahim berdepan dengan kaumnya yang sesat kerana menyembah berhala. Dan yang lebih sadisnya, berhala tu yang membuat berhala itu ialah ayahnya sendiri. Itu satu. Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah Ta'ala membawa isterinya dan anaknya Ismail ke lembah, iaitu Mekah. Mekah tu nanti pun akan ada sembah berhala. Sebab tu Nabi Ibrahim mengadu, Rabbi innahunna adlal katsir minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai di kalangan manusia telah sesat kerananya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya dia daripada kalanganku. Disebut fa innahu, bukan disebut fa innahum. Fa innahu maknanya dia. Maka dia tu siapa? Ada yang mengatakan dia itu ialah merujuk kepada Nabi SAW. Maknanya kisah Nabi ni dah diketahui oleh Nabi Allah Ibrahim. Innaha faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya dia itu daripada kalanganku, iaitu merujuk kepada Nabi SAW. Wa man asa'ani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang menderhakai aku, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun lagi maha mengasihani. Berbalik kisah Nabi Ibrahim ketika muda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut lagi kisah kaitan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, ustaz tak ada skrip tau. Bila tak ada skrip, ustaz mencapai je apa yang ada. Jadi ustaz harap tuan-tuan boleh faham. Sebab cerita ni bukan cerita lama, bukan cerita baru yang tuan-tuan nak tahu. Ini cerita yang tuan-tuan dah dengar dah. Sekejap ustaz melompat ke sana, sebab lompat ke sini, lompat ke sana, kan. Itulah padahnya bila diberikan tajuk last minute macam itulah. Ustaz harap tuan-tuan boleh, kan. Ustaz diuji dengan tajuk tiba-tiba, tuan-tuan pula diuji dengan poin yang melompat-lompat. Jadi kita semua diuji. Jadi jangan takut. Sebab Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut innal azmal jaza' mal azmal bala. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala tersebut mengikut besarnya ujian. Sesungguhnya Allah bila sayangkan satu kaum, dia akan uji. Jadi kita semua teruji, kan. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini, ketika Nabi SAW berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi nampak 3 orang Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di dalam hadis yang lain menyebut tentang Nabi SAW menggambarkan Nabi Musa ini seperti satu kaum daripada kaum Syanu'ah. Kaum Syanu'ah ni daripada kaum Yaman. Yaman ni dia taklah putih sangat, dia lebih kurang macam Melayu juga. Kulit dia lebih kurang macam Melayu. Kaum Syanu'ah yang mana Nabi Musa ni dia ni tinggi dan rambutnya ikal. Kemudian Nabi mendeskripsikan ataupun menggambarkan Nabi Isa ni bagaimana, iaitu seperti sahabat mereka bernama Urwah bin Al-Thaqafi. Urwah Al-Thaqafi. Memang sampai sekarang ada perbahasan mengenai bahawa Nabi Isa ni bukanlah sebagaimana yang digambarkan, seorang lelaki yang sangat berkulit putih dengan rambutnya keperangan, bukan. Bahawa asal Bani Israel ni rupanya lebih kurang macam Arab juga. Ini diakui daripada kalangan Kristian sendiri. Yang ketiga, bila digambarkan Nabi Ibrahim ni seperti apa, Nabi kata seperti sahabat kamu, yakni Nabi SAW. Bererti rupa Nabi ni persis Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahlah daripada keturunan Nabi Ibrahim, rupa pun lebih kurang sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW rupa dia lebih kurang sama. Kita lihat pula daripada sifat. Adakah sifat Nabi Ibrahim sama dengan Nabi SAW? Allah menggambarkan Nabi Ibrahim ni seorang yang berani, tapi hatinya lembut. Sebab tu disebut fa innaka ghafurur rahim.
barang siapa yang mendurhakai aku, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Sifat Nabi Ibrahim begitu. Kan dia berani dia memang berani. Tapi dari segi pemaaf, dia pemaaf, dia lembut. Tu dia sama dengan Nabi SAW. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahum law kunta fazzan ghalizan qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan sebab rahmat yang melimpah ke atas engkau wahai Muhammad, lintalahum, engkau telah berlembut dengan mereka. Kalau engkau keras kasar, nescaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Namun walaupun lembut tapi tegas. Tu. Itulah yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim ketika mana kaumnya itu menyembah berhala. Dia menyatakan bahawa berhala ini tidak boleh memberikan apa-apa manfaat, mudarat pun tidak. Maka hendaklah kamu mengikutiku, yakni menyembah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kaumnya tak nak ikut. Kaumnya tak nak ikut. Maka apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim ni dah beritahu awal dah. Nanti aku akan binasakan berhala kamu. Kisah ini telah Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Al-Anbiya. Lepas ni tuan-tuan boleh buka kisah Nabi Ibrahim ni. Ketika mereka keluar, yakni penduduk tersebut keluar daripada bandar tersebut, merayakan satu perayaan. Di waktu itulah Nabi Ibrahim memusnahkan berhala-berhala yang menjadi sembahan mereka. Mana tidaknya bila disebut kisah ini, Quran tak menceritakan secara detail, tetapi Quran mengajar kepada kita bila kita baca Quran kena berfikir. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yakni kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, merupakan ibrah, yakni pengajaran bagi mereka yang mahu berfikir. Makanya ibrah ini, pengajaran, tidak akan dapat melainkan kita kena dengar dan berfikir sama. Begitu baru boleh dapat pengajaran. Sekadar dengar-dengar nak menunggukan waktu isyak, tak dapat. Jadi apa yang nak diceritakan di sini ialah Quran tak menceritakan gambarannya bagaimana, tetapi Quran mengajar kepada kita apabila membaca Quran. Contohnya Allah Ta'ala datangkan contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu dipasakkan, bagaimana bumi ini dihamparkan. Menunjukkan bahawa apabila kita dengar cerita, kita kena fikir, kita kena gunakan apa yang kita ada, imajinasi kita, apa yang maklumat kita ada. Iaitu sudah tentulah bagi penyembah-penyembah berhala ini, dia ada ketua-ketua. Maknanya setiap berhala tu dia ada ketua yang menjaga. Dan sudah tentulah setiap berhala itu ada pengikutnya yang fanatik. Ini kerana setiap Tuhan yang mereka sembah itu ada pengikut yang fanatik. Makanya Tuhan ni, satu Tuhan ni dia boleh berikan rezeki. Yang Tuhan ni pula kalau dia nak bercinta, sembah Tuhan ni. Kalau nak pergi pegang, Tuhan ni pula. Dan sudah tentu ada di kalangan pengikut-pengikut itu menceritakan tentang testimoni-testimoni yang menipu. Contohnya, bila dia kata bila dia sembah Tuhan ni, betul bisnes dia menjadi-jadi. Pasti ada. Bila dia sembah Tuhan ni tak dapat jodoh, bila sembah Tuhan ni dapat pula jodoh. Sebelum nak pergi perang, bila menyembah dengan Tuhan ni, menang pula dalam peperangan. Pasti ada. Lazimnya memang macam tu. Tak payah nak cerita lain, memang itulah dia. Kalau tidak, takkan mereka akan sembah. Sebab di situ akan ada testimoni-testimoni yang menipu. Dan Nabi Ibrahim berdepan dengan itu semua. Sebab itulah ketika Nabi Ibrahim memecahkan berhala, ketika mana mereka balik daripada tempat perayaan tersebut, bila mereka sampai saja, mereka mendapati berhala-berhala mereka ini telah pecah. Tuhan-Tuhan mereka telah pecah, melainkan Tuhan yang paling besar. Maka mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya dia seorang yang zalim. Maka dikatakan fayaqulul fata yadhkuruhum yuqala lahu Ibrahim. Maka diberitahu bahawa yang buat kerja ni seorang pemuda. Dia kata seorang pemuda, dialah yang sering mencaci, yang mengeji Tuhan-Tuhan kita.
Maka orang panggil dia namanya Ibrahim. Maka bila tahu hal tersebut, maka ketua-ketua agama tersebut berkata, kalau begitu bawa dia datang sini, bawa dan biar dia berdepan dengan orang ramai ni. Ini kerana bila mereka balik daripada perayaan, bila mereka dapat dengar cerita bahawa berhala pecah, pasti di kalangan orang ramai itu akan berkumpul terus. Makna cepat viral. Benda tak pernah berlaku sebelum ni, berhala pecah, dipecahkan, tak pernah berlaku. Lebih-lebih Tuhan yang mereka sembah. Bila dengar saja, tidak lama kemudian terus orang berkumpul di rumah ibadah tersebut. Ramai. Dan di waktu itulah Nabi Allah Ibrahim itu dibawa. Dan sudah tentulah ketika Nabi Allah Ibrahim dibawa di khalayak ramai, sudah tentulah ada di kalangan mereka yang fanatik akan mencaci Nabi Ibrahim. Pasti. Takkan ada ni sambut dengan tepuk tangan, takkan ada. Mesti mereka akan mencaci. Ada juga ya, mungkin paling teruk pun meludah. Begitu. Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun tak takut. Nabi Ibrahim sedikit pun tak takut, tak gentah pun, walaupun dia seorang pemuda di waktu itu. Ketika ditanya, dibawa di hadapan ketua agama, lalu ditanya, anta fa'alta alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang buat ini semua ke atas Tuhan-Tuhan kita ni, wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim kata, qalu bala, tak, bukan saya yang buat, akan tapi yang buat ini sebenarnya kabiruhum, yang Tuhan yang paling besar ni, dia kata. Yang Tuhan yang paling besar. Lalu kamu tanyalah kepada Tuhan-Tuhan ni yang pecah-pecah ni, siapa yang memperlakukan ke atas mereka. Lalu ketika Nabi Ibrahim bercakap demikian, memberikan jawapan tersebut, terkejut mereka ni. Mereka terkejut. Dahlah masih muda, berani pula, lepas tu bijak pula. Lalu mereka pun berkata, wahai Ibrahim, kau pun tahu bahawa mereka ni tak boleh bercakap. Di waktu itulah Nabi Ibrahim kata, kalau dah tak boleh bercakap, kenapa sembah? Nak mempertahankan diri pun tak boleh, apatah lagi nak menunaikan hajat. Nampak? Maknanya yang mereka kata mereka dapat berkat semua ni, berniaga untung, jodoh dapat, perang menang, tak ada kena-mengena pun dengan berhala ni. Sebab nak mempertahankan diri pun tak boleh, apatah lagi nak memberikan mudarat. Kalau tak sembah dia, datang mudarat, tak mungkin. Sebab nak mempertahankan diri pun tak boleh. Maka asbab daripada itu, maka Nabi Ibrahim ni diputuskan untuk dihukum bunuh. Oleh kerana yang di waktu itu ketua agama ni dia ada pengaruh, tapi tak ada kuasa. Tak ada kuasa, dia hanya ada pengaruh. Agamawan di waktu itu dia ada kuasa, dia cuma ada pengaruh. Memimpin ibadah bolehlah dia, tapi menjatuhkan hukuman tak ada. Maka Nabi Ibrahim ini dibawa kepada Namrud. Di dalam sejarah tak ada nama Namrud. Dalam kitab sejarah, dalam kitab hadis ke apa, memang ada sebut Namrud, tapi tak ada dalam kitab sejarah. Maka siapakah Namrud ini di sisi pandangan ahli sejarah ataupun arkeologi? Kemungkinan yang dimaksudkan Namrud ini ialah Hammurabi. Ini kerana mengikut pakar arkeologi, memang ada seorang pemimpin namanya Hammurabi yang mempunyai tentera yang terkuat di waktu itu, mempunyai kerajaan yang hebat dan juga mempunyai undang-undang yang tersusun. Dan mereka menjumpai beberapa peninggalan hukum qanun yang diperkenalkan oleh Hammurabi, menunjukkan Hammurabi ni empire dia besar dan kuat. Dan ketika itu mereka menjumpai manuskrip ataupun undang-undang yang tertulis di zaman Hammurabi, iaitu di mana Hammurabi ini pernah menjatuhkan hukuman selain daripada bunuh, penjara, ialah mencampakkan pesalah ke dalam api. Maka barangkali itulah dia Namrud yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sebab tak ada yang lain Namrud. Dan kedudukan dia pun memang, Namrud ini pemerintah Babylon tua, kerana Babylon mempunyai dua zaman, zaman Hammurabi ataupun Namrud, dan yang kedua zaman Nebuchadnezzar selepas kepada kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Berbalik pada Namrud tadi, apabila ketua agama ni membawa Nabi Ibrahim ini menghadap kepada Namrud, lalu Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kamu?
Tuhan kamu ni siapa? Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Namrud, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Lalu dibawakan dua banduan, satu dihukum mati, satu dibebaskan. Maka Nabi Ibrahim sedikit pun tak takut, walaupun dia berdepan dengan pemerintah yang hebat Nabi Ibrahim ni. Dan di waktu itu kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah Tuhan yang menerbitkan matahari di sebelah timur dan tenggelamkan di sebelah barat. Maka disebabkan itu, maka Namrud marah. Hebatnya Nabi Ibrahim ni dibanding Nabi Musa. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Minta supaya Allah nanti Harun sebagai pembantu. Ada pun Nabi Ibrahim? Tak ada, dia seorang je. Ni Nabi Ibrahim. Dan begitulah ketika Nabi Ibrahim, kenapa Namrud menjatuhkan hukuman mati juga kepada Nabi Ibrahim? Kerana nak menjaga hati ketua agama tadi. Kerana pada ketua agama ada pengaruh, dia perlukan pengaruh, manakala ketua agama memerlukan Namrud, kerana Namrud itu ada kuasa. Sebab itulah Nabi pernah menyebut ada dua golongan. Kalau dua golongan ni baik, masyarakat akan menjadi baik. Tetapi kalau dua golongan ini tidak baik, maka masyarakat akan menjadi mangsa, iaitu golongan agamawan dan yang kedua golongan pemerintah. Dan Nabi Ibrahim berdepan dengan ini semua, golongan agamawan yang menipu dan yang kedua golongan pemerintah yang zalim. Dan apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim nak dicampakkan dalam api? Maka Nabi Ibrahim membaca, di tafsir menyebut apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai tempat aku bertawakal. Ini jugalah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika dalam peperangan Uhud, bila mana Nabi berdepan dengan tentera Quraisy, bila mana Nabi sendiri dikejutkan dengan serangan mengejut daripada Quraisy. Di kalangan para sahabat yang mempertahankan Nabi, terutamanya di kalangan Ansar, mereka syahid, gugur seorang demi seorang, hingga 70 orang syahid kerana nak mempertahankan Nabi. Dan Nabi, ketika Nabi nampak betapa dekatnya tentera Quraisy dengan baginda, lalu Nabi membaca apa yang pernah dibacakan oleh datuknya dulu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai tempat aku bertawakal. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, lalu Allah beritahu kepada api, ya nar kuni bardan wassalama, wahai api jadilah engkau sejuk, dan Nabi Ibrahim selamat kerananya. Kalau sejuk saja tapi tak selamat, boleh jadi Nabi Ibrahim mati juga, mati kerana kesejukan. Tetapi Allah kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala beritahu kepada api supaya jadi sejuk dan Nabi Ibrahim selamat, maka Nabi Ibrahim selamat. Maka apa yang nak diceritakan di sini disebut dalam tafsir At-Tabari, setelah Nabi Ibrahim ini diselamatkan, lalu Allah panggil semua malaikat. Allah Ta'ala panggil semua malaikat, lalu Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, sesungguhnya aku nak mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai teman, sebagai teman rapat. Khalil ni maknanya best friend. Kalau orang Syalam panggil best friend, kalau orang USJ kita panggil teman rapat, sebagai teman rapat. Jadi apa yang berlaku ketika Allah Ta'ala beritahu malaikat bahawa aku nak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai teman, malaikat yang paling gembira ialah malaikat maut. Ini disebut dalam tafsir At-Tabari, tetapi tidak disebut dalam tafsir-tafsir yang lain, di mana bila mana Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat bahawa Allah nak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, dan diminta oleh malaikat maut bahawa biarlah dia yang sendiri yang menyampaikan berita itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Walhal tugas itu ialah tugas malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah mengizinkan malaikat maut sendirilah yang beritahu kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika dia sampai ke rumah Nabi Ibrahim, didapati Nabi Ibrahim belum balik lagi. Sebab apa? Nabi Ibrahim masih lagi di kalangan orang ramai di waktu itu, dan didapati rumah Nabi Ibrahim telah dikunci rapat. Kunci rapat maknanya Nabi Ibrahim sebelum keluar lagi ketangkap semua ni, dia dah kunci, dah siap-siap. Maka oleh kerana dia tu ialah malaikat maut, malaikat ni kunci macam mana pun tetap masuk juga.
Bila dia masuk, dan tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pun sampai di rumah. Didapati ada kelibat orang di dalam rumah tersebut, dan didapati tak ada satu pun tanda-tanda rumah ini dicerobohi, tak ada. Lalu setelah Nabi Ibrahim masuk, buka kunci dan masuk, lalu Nabi Ibrahim kata, man azina laka an tadkhula baiti, siapa yang mengizinkan engkau masuk ke rumahku? Maka jawab malaikat maut, yang mengizinkan aku masuk ke rumahmu ini adalah Tuhan kepada tuan rumah ni. Lalu kata Nabi Ibrahim, sadaqta, betul, kau ni betul. Betul. Kan, maknanya Nabi Ibrahim ni bijak. Sengaja Ustaz ceritakan hebatnya Nabi Ibrahim ni. Nabi hebat sikit, Nabi hebat lagi daripada Nabi Ibrahim. Tu je, nak describekan Nabi ni hebat macam mana. Kadang-kadang terpaksa cerita Nabi Ibrahim ni hebat, baru tuan-tuan kena faham Nabi SAW lebih hebat daripada tu. Tu dia. Ni maksudnya macam mana, nak cerita satu tapi dapat dua sekali ilmu, macam tu. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim kata, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sadaqta, benar apa yang kamu katakan. Lalu malaikat maut pun mengisytiharkan dirinya, dia adalah malaikat maut yang diutuskan Allah Ta'ala untuk menyampaikan berita gembira bahawa Allah telah mengangkatmu sebagai Khalil. Khalil ni teman rapat, teman rapat. Maka di waktu itu Nabi Ibrahim pun mengatakan Alhamdulillah. Oleh kerana yang datang ni malaikat maut, tak pernah datang malaikat maut datang bawa berita, tak ada, datang cabut nyawa dia. Lalu Nabi Ibrahim pun seorang Nabi yang bijak, pandai mengambil kesempatan. Tu cerdiknya Nabi Ibrahim ni, cerdik. Lalu dia kata, wahai malaikat maut, dah halang-halang kau datang kat sini, aku nak tahu bagaimana cara engkau mengambil nyawa bagi orang yang kafir. Orang kafir ni kau cabut nyawa macam mana? Sebab geramkan dia tu kan dicampakkan dalam api sebelum ni, semua nakkan Nabi Ibrahim mati. Lalu Nabi Ibrahim kata Nabi malaikat maut, macam mana bagaimana rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang yang telah mati? Lalu kata malaikat maut, kau jangan lari pula. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya, aku tak lari. Fa'arid, maka malaikat maut ni pun berubah. Tiba-tiba dia menjadi seorang lelaki yang berkulit hitam, dengan rambutnya berterbang naik ke langit, maksudnya naik ke atas, maknanya seperti api. Rambutnya tu api, macam api, keluar api, menyebabkan Nabi Ibrahim terkejut dan jatuh pingsan. Tak lari tapi pingsan terus. Bila Nabi Ibrahim sedar, di waktu itu malaikat telah berubah menjadi seorang lelaki yang asal tadi. Lalu kata Nabi Ibrahim, cukuplah bagi orang yang kafir itu hanya melihatmu sahaja, menyebabkan orang kafir itu menjadi takut. Belum azab lagi, baru tengok muka je baru. Kemudian ditanyakan pula, bagaimana rupa kamu ketika mencabut nyawa orang yang baik, orang yang beriman? Maka malaikat maut pun berubah menjadi seorang lelaki yang cantik rupa parasnya, pakaian serba putih, dan terkeluar daripada badannya bauan yang sangat wangi, dan menyebabkan Nabi Ibrahim tersenyum. Lalu Nabi Ibrahim kata, cukuplah bagi orang yang beriman itu melihatmu sahaja, hati mereka menjadi tenang. Dan memang datangnya malaikat maut, ketika seorang itu menghadapi sakaratul maut, datang dalam keadaan sebaik-baik rupa, tujuannya untuk menenangkan roh yang baik tadi, dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai roh yang tenang tenteram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan saling redha meredai. Dan demikianlah, setelah itu malaikat pun berpaling dan meninggalkan Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim ni terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim dia tahu dia dah dilantik menjadi Rasul dan menjadi Khalil kepada Allah Ta'ala, teman rapat. Lalu dia minta, wahai Tuhan, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Sebab apa? Sebab sebelum tu dia dah berdebat dengan Namrud. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala tanya Ibrahim, afalam tu'min, kau tak beriman ke? Kata Nabi Ibrahim, bahkan aku beriman, walakin litatmainal qalbi, akan tapi aku nak tahu, nak sedapkan hati. Dah habis masa dah. Azan ataupun terus? Terus azan, terus azan. Okey, kita bagi laluan azan lah. Kita bagi laluan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah. Baik, kita sambung sikit ni kisah Nabi Ibrahim tadi. Setelah itu Nabi Ibrahim membangun berdiri, bertanya kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifatuhil mauta, wahai Tuhan, aku nak tahu bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Ibrahim, afalam tu'min, adakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim kata, bahkan aku beriman, akan tetapi untuk menyedapkan hati. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati, dengan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memilih 4 ekor jenis burung yang berbeza, dilunyaikan dihancurkan bersama semua burung-burung tadi, disatukan, kemudian dipecahkan 4 bahagian, lalu disebut nama burung tersebut, nama burung, maka bahagian burung itu akan datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan segera. Sebab itulah Nabi Ibrahim ni kedudukannya paling tinggi dibandingkan para Nabi yang lain. Ketika Nabi SAW di-mi'rajkan, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, iaitu ketika berada di langit yang ke-7, langit yang tertinggi. Kemudian Nabi nampak Nabi Ibrahim ni sedang bersandar di salah satu tiang Baitul Ma'mur, tempat di mana para malaikat tawaf di langit. Di bumi tawafnya di Mekah, dan di langit itu di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim kat situ. Tu dia. Menunjukkan Nabi Allah Ibrahim mengatasi Nabi-Nabi yang lain disebabkan tawakal Nabi Ibrahim tu begitu tinggi. Zaman dia muda, zaman ketika dia dapat anak Nabi Ismail, ketika mula-mula sampailah dapat Nabi Ismail ni dah mula besar sikit, disembelihkan pula. Kemudian tu, sebab itulah Nabi Ibrahim ni diberikan satu kedudukan yang sangat tinggi. Dan
sudah tentulah doa Nabi Ibrahim ini mustajabkan. Sebab tu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ketika Allah dah berikan ujian macam-macam kepada Nabi Ibrahim, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim bina Kaabah, lalu Nabi Ibrahim diri depan Kaabah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan, utuskanlah kepadanya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhu, utuskanlah dia daripada zuriat ni seorang rasul. Kalau rusulan makna para rasul, tapi rasulan yang ni seorang rasul, yang mana iaitulah dia Nabi SAW. Itu Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, makanya kita lihat peristiwa Mi'raj pun kita tahu kedudukan Nabi Ibrahim tinggi mengatasi Nabi yang lain, tetapi Nabi SAW mengatasi Nabi Ibrahim. Tu lebih tinggi daripada Nabi Allah Ibrahim. Maknanya apa? Maknanya kehebatan Nabi SAW ini menjadi kedudukan yang lebih daripada kanan. Sebab Nabi Ibrahim ni Khalil tu maknanya paling kanan, ke kanan, paling kanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi SAW bukan kanan lagi dah, kekasih terus. Tu kedudukan Nabi SAW. Dan satu perkara lagi yang mungkin ramai tak berapa perasan, iaitu kisah Nabi SAW. Nabi ni sendiri, sebelum tu disebut dalam surah Al-Ma'idah, yauma yajma'ullahu rusul fayaqulu madza ma ujibtum qalu la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Dan ingatlah, kata Allah, hari yakni kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasul lalu bertanya, iaitu pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala semua himpunkan semua para manusia semua ni, termasuklah jin sekali, dan Allah nak ceritakan di mana para rasul ni semua dipanggil. Semua para rasul ni dipanggil. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada setiap para rasul ni, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu? Pengikut kamu ni macam mana? Maksudnya betul lah Allah Ta'ala sebut wala tus'alunna yawma izin anin na'im. Maksudnya apa? Hari yang mana Allah akan tanya setiap nikmat. Jadi kalau kita mengajar ni, tiba-tiba kita ada pengikut, itu pengikut kita pun Allah Ta'ala akan tanya. Itu dia. Nabi ditanya pengikut dia, apakah penerimaan yang ma ujibtum, dia kata fayaqulu madza ujibtum, apa yang dijawab, ataupun apa yang dilakukan oleh pengikut kamu. Itu dia. Apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh pengikut, oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Lalu rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu, yakni pengetahuan yang tepat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang ghaib. Maknanya ditanya tentang pengikut ni macam mana, adakah betul-betul mereka beriman? Tak tahu. Rasul kata tak tahu. Yang dia tahu apa yang zahir. Kalau mereka kufur dalam hati mereka, siapa tahu? Nabi tak tahu. Itu satu. Yang kedua, apa yang mereka lakukan setelah Nabi itu wafat, lagi Nabi tak tahu. Dan begitu juga apa yang berlaku kepada Nabi Isa AS. Mana semua para Nabi ini akan ditanya, termasuk juga Nabi Isa AS. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam banyak-banyak ni, Allah fokuskan cerita kisah Nabi Isa. Bukan makna Nabi Isa ditanya, orang lain tak tanya, semua akan ditanya. Yang Allah nak ceritakan Nabi Isa ni, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alaika wa ala walidika. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril, iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil. Pertama, kejadian naik Isa ni tak sama dengan orang lain. Yang kedua, masih kecil ketika dalam buayan lagi dah boleh berkata-kata. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala kata? Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan Injil. Makanya Nabi Isa ni memang dia boleh faham tentang kitab Injil, walaupun kitab Taurat tu diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Isa ni dia tahu semua ajaran kitab Taurat. Sebab tu Nabi Isa ni datang untuk membenarkan musaddiqal lima baina yadaik, untuk membenarkan apa yang ada pada tangan kamu, yang ni kitab Taurat. Maknanya Yahudi ni ketika dia menyeleweng, Nabi Isa tahu dah.
Ni tipu ni tu menyeleweng apa yang disampaikan dalam kitab Taurat. Nabi Isa tahu. Dan juga kitab Injil. Dan ingat ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, iaitu Allah angkat Nabi Isa naik ke langit. Ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat, lalu orang-orang kafir di mana mereka berkata bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata. Allah sebut satu-satu nikmat Allah berikan kepada Nabi Isa, walaupun kita nampak dia sebagai mukjizat, tapi itu nikmat yang Allah bagi. Allah tanya, Allah Ta'ala akan ungkit. Maknanya Nabi pun Allah bagi nikmat pun Allah ungkit, kita apatah lagi. Itu satu. Yang kedua, dan ingatlah, tak habis lagi, ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Al-Hawariyin, yakni pengikut Nabi Isa, yakni sahabat-sahabat karib Nabi Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang Islam, yakni orang yang menyerah diri. Dan ingatlah ketika orang-orang Al-Hawariyin berkata, wahai Isa bin Maryam, dapatkanlah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit. Maknanya bukan dia yang minta, tapi pengikut yang minta ni. Pengikut minta, ya Isa minta pada Tuhan, bagilah tu hidangan daripada langit. Ni minta. Lalu Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Dah cukup, kita bertakwalah. Tapi mereka minta juga. Allah turunkan tak? Allah turunkan. Memang Allah bagi. Dia nak, Allah bagi. Dan mereka berkata, kami hanya ingin hendak makan dengan hidangan itu untuk mengambil berkat, dan supaya tenang tenteram hati kami, dan juga supaya kami ketahui dengan yakin bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar dan kepada kami, dan supaya menjadikan kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Tu dia. Tak cukup lagi. Lalu Nabi Isa pun berdoalah ke hadrat Allah dengan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini Allah Ta'ala cerita balik kepada Nabi Isa ni. Ketika mana? Di akhirat tu. Kalau lupa ni, Allah Ta'ala cerita balik. Itu dia. Kemudian apa yang berlaku? Dan maka turunkanlah sekiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini, dan bagi orang yang kami datang ke, dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian. Jadikanlah satu perayaan yang mana kami sambut sebagai hari ini sebagai perayaan, dan juga pada pengikut-pengikut kami kemudiannya. Tu. Dan sebagai suatu tanda mukjizat kepadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai Ibrahim, Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu, kemudian sesiapa di antara kamu yang kufur ingkar sesudah itu turunnya hidangan ini, maka sesungguhnya aku akan menyeksa dengan azab sengsara yang tidak pernah aku seksakan seseorang pun daripada sekalian makhluk. Maknanya apa? Maknanya kalau Allah bagi nikmat, Allah akan tanya. Kalau kufur juga setelah Allah bagi nikmat, siap. Berapa banyak kita minta pada Allah Ta'ala, lalu Allah bagi, lalu kita tak dekat pun dengan Allah Ta'ala, siap. Kan, tu dia. Ni Al-Hawariyu ni bukan calang orang ni, orang yang dekat dengan Nabi ni, yang berjuang dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa ni, yang dekat dengan Nabi Isa ni. Ni. Yang mana ketika Nabi Isa cuba diancam, mereka juga membela Nabi Isa ni. Pun begitu kena. Kan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ni Allah Ta'ala cerita lagi, ni kisah yang pada masyarakat ni. Lalu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Kau ke yang kata supaya jadikan diri kau ni sebagai Tuhan dan ibumu sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa menjawab, maha suci engkau wahai Tuhan, tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Nabi Isa mengaku depan mana? Depan orang ramai ni. Ni Allah Ta'ala panggil ni ketika pada masyarakat, panggil para Nabi ni, dia tanya para Nabi ni, disaksikan orang ramai. Maknanya Nabi Isa ni Allah Ta'ala tanya, kau ke yang kata untuk jadikan kau ni sebagai Tuhan? Lalu mereka yang pernah mengangkat, yang mengatakan Nabi Isa ni Tuhan ni, dengar sendiri. Tu dia. Ni Allah, lepas ni Allah akan bicara dia orang ni. Tapi Allah Ta'ala beritahu ni dulu. Kan. Jika
Jika aku yang mengatakan demikian, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Makanya kalau di belakang ni kemudian setelah diangkat ke langit, tiba-tiba ada yang mengatakan bahawa menjadikan diriku Tuhan, engkau sahaja yang lebih tahu. Maka menjawab balik persoalan yang awal tadi, Allah Ta'ala tanya para Nabi ni, bagaimana dengan pengikutmu ni? Ni yang awal-awal tadi Allah Ta'ala tanya. Lalu kata Nabi Isa, aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama aku berada dalam kalangan mereka. Kemudian apabila engkau menyempurnakan tempohku, menjadilah aku sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Lalu Nabi Isa berhujah. Di akhir itu lalu Nabi Isa berhujah, jika engkau menyeksa mereka, yakni pengikut Nabi Isa ni ada yang tersesat, jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, terpulang pada Allah, sebab Allah Maha berkuasa, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang Maha kuasa lagi Maha bijaksana. Ya Allah, kalau kau nak seksa itu hak, tapi kalau kau nak ampunkan, engkau sesungguhnya Tuhan yang maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Maknanya apa? Maknanya Nabi Isa ni walau macam mana pun teruk pengikut dia, tetap juga dia sebagai Nabi, dia nak minta supaya diampunkan dosa. Yang menariknya, apa yang saya nak cerita di sini ialah Nabi SAW sendiri itu bagaimana. Ketika Nabi membaca ayat yang Ustaz bacakan tadi, surah Al-Ma'idah, di penghujung surah Al-Ma'idah, sebelum baca surah Al-Ma'idah, Nabi diriwayatkan Nabi baca surah Ibrahim. Walaupun surah Ibrahim tu kemudian lagi Nabi membaca surah Ibrahim, kemudian sampai pada ayat yang kata Nabi Ibrahim kata, Rabbi innahunna adlal katsira minan nas, wahai Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan manusia itu sesat kerananya. Barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya dia daripada kalanganku, dan barang siapa yang menderhakai aku, yang melawan aku, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maknanya apa? Maknanya teruk-teruk pengikut dia pun Nabi Ibrahim minta supaya Allah Ta'ala ampunkan. Nabi terdiam. Kemudian sebab dia menyembah bala. Kemudian bila Nabi membaca surah Al-Ma'idah, sampai pada ayat yang Nabi Isa kata, yang mana wahai Tuhan, sesungguhnya in tu'azzibahum fa innaka ibaduk, kalau kau nak azab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Wahai Allah, kalau kau nak azab tu hamba-Mu ni semua ni hamba-Mu. Fa in taghfir lahum, kalau kau nak ampunkan mereka, kalau kau nak memilih untuk ampun, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Makanya Nabi Isa pun mempertahankan kaumnya. Bila Nabi baca ayat ni, Nabi nangis. Bila Nabi nangis, Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, wahai Jibril, dia kata, pergi tanya Muhammad tu kenapa dia nangis. Lalu Jibril pun datang. Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu pada Jibril, Allah nak beritahu kita semua ni, yang bahawa inilah dia sifat Nabi SAW. Jibril turun dan tanya kepada Nabi, ya Muhammad, kenapa nangis? Lima tabkik, kenapa kau nangis? Lalu Nabi kata dia bimbangkan umat dia. Dia bimbang, dia nak sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Isa. Yang ini concern, yang ini bimbangkan pada umatnya. Lalu dia minta pada Allah, minta pada Allah, ampunkanlah umat dia. Nabi ni dia lembut, tapi dia lembut satu, dia dengan Allah Ta'ala ni, dia ada satu hajat tapi dia tak cakap. Faham tak? Kerana apa? Kerana malunya dengan Allah. Dia malu. Lalu dia nangis. Sebab kerana nak cakap, tak nak cakap, Nangis dia. Nabi nangis. Sampai menangis Nabi.
Nak cakap, tak cakap nanti kesian umat. Kalau tak cakap nanti macam mana? Kan. Tapi dia nak umat dia ni diampunkan. Nangis Nabi nangis. Sehingga Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala perintah Jibril tanya. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Jibril, apa yang diceritakan Muhammad? Lalu Jibril kata, Muhammad ni dia bimbangkan kaum dia. Sama tak dengan ketika berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, Allah perintahkan berapa? 50 waktu. Turun dia. Walhal dia boleh minta, dia tak minta, dia turun. Dia tahu benda tu berat. Bertemu dengan Nabi Musa tanya, apa yang perintahkan Allah kepada kamu, kepada umatmu? 50 waktu. Dah tak boleh, naik dia. Nabi dengan kata pertama takkan minta, takkan cakap tidak. Itu dia, itu Nabi. Boleh faham tak Ustaz? Ustaz nak cerita daripada mula ni, cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni pun dia minta kan, bagaimana Tuhan menghidupkan yang mati. Nabi tak. Maknanya kalau ada anak ni katalah ada 3 orang anak. Anak ni baik, kita ada 3 orang anak ni baik ni. Yang pertama dia baik, kita suruh dia buat dia apa semua, tapi dia minta kat kita. Anak kita yang 2 pun lebih kurang, anak kita yang bonsu ni dia baik, dia tak pernah minta kat kita pun. Kita tahu dia perlukan kita, dia tak cakap, diam je. Kan, kita suruh dia buat, buat, tapi tak minta pun. Kita tahu dia perlukan Tuhan, dia tak. Nabi macam tu. Faham tak? Boleh faham tak apa yang Ustaz cuba nak sampaikan? Nabi macam tu tuan. Sampai Nabi menangis. Punya tak nak cakap tu, tapi dia nak sangat umat kaum dia tu diampunkan tak sampai menangis. Lalu Jibril beritahu kepada Allah, ya Rab, dia kata Muhammad ni menangis. Kau beritahu pada Muhammad bahawa Allah redha dan Allah ampunkan semua dosa. Nampak? Dia tak minta. Jadi saya nak describekan macam mana. Sebab tu saya kata, kalau kita nak ceritakan Nabi, kita ceritakan betapa hebatnya para Nabi. Nabi lebih daripada tu lagi. Tu dia. Jadi itu sebenarnya cerita Nabi ni banyak. Jadi saya rasa itu saja yang termampu saya nak cerita. Nak datangkan satu feel tu bukan sesuatu yang mudah, tapi itulah yang Ustaz cuba sampaikan. Betapa inilah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat concernkan kita, sangat bimbangkan kita. Tapi dalam pada sama dia sangat menjaga sebagai seorang hamba Allah. Dia taklah minta macam-macam dengan Tuhan dia, tak. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kan, Allah Ta'ala tahu apa yang ada pada hati Nabi. Nabi ni dia berani, tapi hati dia sangat lembut. Itu dia. Jadi itu saja yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz dalam menyampaikannya. Ustaz mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.